والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Yang sekasial fadil Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa surau, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa'lam anna lil hasadi asban kathirah wa hiya al-adawah wa ta'azzuzu wa takabburu wa ta'ajjubu wal khawfu min fawatil maqasidil mahbubah wa hubbur riasah wa khubthun nafsi wa bukhluha wa kulluha mazmumah. Kata Imam Ghazali rahimahullah, bahawasanya hasad ataupun kita katakan dengki itu terdapat beberapa sebab yang amat banyak. Tetapi tersimpan perhimpunannya itu kepada 7 sebab. Maksudnya ialah sebab-sebab yang menjadikan diri kita ni hasad. Banyak dia. Cuma di sana disimpulkan menjadi 7. Pertama iaitu al-adawah, yakni berseteru dengan orang yang jadi berseteru itu daripada berkelahi dengan seorang dan jadi daripada berbantah dengan dia, maka inilah sebesar-besar sebab hasad itu. Yang pertamanya berseteru, orang yang jadi berseteru. Maknanya punca jadi hasad ni sebab kita adawah, musuh. Kita tak dengki dekat orang yang kita sayang. Kita tak dengki dengan orang yang kita kasih. Selalu kita dengki apa dia? Pasal dia itu musuh kita. Mana berseteru dengan orang yang jadi berseteru. Itu ialah yang pertama dia kata. Yang kedua, at-ta'azzus. Sebab jadi seorang itu hasad kerana berkehendakkan kemuliaan bagi dirinya. Dia nak kemuliaan bagi dirinya. Itu punca kedua, at-ta'azzus. Dia nak menjadikan diri dia itu mulia, seperti berkendak jadi orang besar. Nak jadi orang besar, orang yang hendak supaya adanya kemuliaan di situ, maka menjadikan dia akan dengki
dengan orang lain, takut orang potong dekat corner. Kan? Kan? Takut orang potong. Jadi menjadikan dia itu dengki. Pasal dia nak juga tempat kedudukan itu. Itu biasa. Dia benda itu tak terjadi kalau kita tak teringin untuk duduk tempat yang sama. Ini pasal kita ada ambitious. Kita ada keinginan nak duduk situ. Tiba-tiba orang lain pacak bendera dulu. Jadi kita, dan tentulah ada hasad. Dan tu kita ada dengki dekat kita. Ataupun berkendak menjadi ulama. Ini pun satu juga, sama juga. Dia hendak menjadi orang yang mulia. Kalau dia buka pondok, dia hendak supaya orang mengaji dekat dia, misal kata gitu. Dia marah pasal orang pergi mengaji dekat pondok lain. Kalau dia mengajar pula, dia marah pasal apa? Dia mengajar tak ramai. Dia marah kepada ustaz yang mengajar itu ramai. Ini pasal dia nak cari kemuliaan. Maka dia cuba pelekeh. Ustaz tu tak ada ilmu, ustaz tu tak mengaji di Mesir, ustaz tu mengaji di Malaysia, ustaz tu tak pandai. Tak ada kelulusan, tak ada PhD, tak ada tinggi-tinggi. Ni punca hasad dah. Nampak? Ni satu. Tadi hak wamsah, ni pun ulama, penyakit ulama pun sama kita disebut. Kerana dia nak menjadikan, maka dia pun dengki kepada orang yang menjadi saingan dia tadi. Maka apabila ada seorang yang dapat akan yang demikian itu, maka sangat ia dengki akan dia. Maka dia dengkilah. Pasal kawan hak yang saingan dia tu dapat. Orang dia mengajar orang ramai, dia bersyarah orang ramai, kita mengajar tak ramai. Jadi dia ada perasaan dengki itu lahir di situ. Sebab dia juga nak menuntut kemuliaan. Tiba-tiba ada orang lain yang pintas dia tadi. Dan sangat benci akan dia, dan suka ia akan hilang nikmat yang demikian itu daripada seorang itu. Maknanya dia suka kalau nikmat kawan tu hilang. Maksud dia suka kalau orang tak pergi mengaji dekat dia. Dia suka supaya orang boikot pengajian kelas yang dimengajar oleh saingan dia tadi. Ataupun dia suka saingan dia doa bagi cepat mati sikit. Pasal apa? Kalau supaya aku pula boleh ganti tempat dia, jadi ketua, jadi pemimpin dan sebagainya. Pasal kita nak kepada at-ta'azzus. Lahirnya sifat tu sebab kita nak popularkan diri kita. Tiba-tiba ada orang lain daripada itu menjadikan kita benci dengan dia. Yang ketiga, iaitu at-takabbur, yakni berkendak membesarkan diri. Punca yang ketiga, sebab seorang itu jadi hasad, sebab dia tu sendiri takabur. Dia takabur. Membesarkan diri dan menghinakan orang lain. Dia besar diri dia, kemudian dihina pula orang lain. Maksud dia takabur lah. Dia kata aku kaya, hak orang tu miskin, aku alim, hak orang tu tak alim, aku berilmu. Dia takabur.
dalam daerah ni aku yang paling alim, dalam kawasan ni aku yang paling alim, orang lain tak alim. Itu semua pasal takbur, kemudian dia pelekeh orang lain, dihina, dia takbur. Maka jikalau dapat orang lain itu akan nikmat, maka sangat ia dengki akan dia dan sangat benci akan dia dan suka ia akan hilang nikmat itu. Kalau dia tengok ada orang lain, tadilah, kalau orang lain tu kaya lebih daripada dia, dia setakat ada kelapa sawit 10 ekar, ada pula orang yang duduk dekat dengan ujung kampung sana memiliki kelapa sawit 50 ekar. Ada dengki. Ada dengki pasal apa? Dia mengatasi hak pemilikan yang ada kepada dia. Jadi dia nak supaya dia besar diri dan dia menghina orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah at-ta'ajjub, yakni hairan akan suatu martabat yang dapat oleh orang lain daripadanya. Jadi itu ialah dia rasakan ta'ajub. Dia ta'ajub. Maksud ta'ajub, dia heran pasal apa orang lain dapat nikmat itu sedangkan dia tidak mendapat nikmat itu. Maka dia mendoakan supaya nikmat yang ada kepada orang lain tadi hilang. Itu menjadi salah satu puncak yang orang itu bersifat dengan hasad. Bersifat dengan hasad kerana dia rasa takjub, kagum dengan hak nikmat orang lain sedangkan dia tidak mendapat nikmat seperti begitu. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin ayat 51, ma antum illa basyarum misluna. Mengata mereka yang kafir itu bagi nabi-nabi diutuskan, tiada ada kamu melainkan manusia seumpama kami ini juga. Ini sifat orang-orang kufur, orang-orang kafir yang menolak dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul yang diutuskan kepada mereka. Takkan nak ikut engkau, kan? Macam mereka tu beralasan tak mau ikut ni Muhammad. Takkan nabi orang macam kau ni Muhammad, siang-siang duk berjalan ke pasar macam kami, duk makan minum macam kami. Dia nak supaya nabi tu pelik pada dia. Dia nak Nabi itu supaya pelik, tak macam manusia. Mungkin tak makan, tak minum. Jadi jenis manusia yang nak tolak ni, dia macam-macam, dia cari alasan. Kalau Allah Ta'ala utuskan Nabi itu macam malaikat, dia tak ikut juga. Pasal malaikat tak makan, tak minum. Jadi apabila kalaulah Nabi itu sikap yang tak ada nafsu, yang tak makan, tak minum macam malaikat, tentulah manusia akan protes pula. Engkau tak apalah, engkau malaikat, engkau tak minum, kami nak kena minum. Ada protes. Engkau tak apalah malaikat, engkau tak ada nafsu. Macam dia katakan Nabi lah, maksud Nabi itu macam malaikat katakan tak ada nafsu, tak kahwin sebagainya. Kami nak berzina, kami ada nafsu. Sedangkan Allah Ta'ala utuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul macam manusia macam kita. Cuma bezanya mereka itu diberikan wahyu. Cuma Nabi ini Allah Ta'ala berikan kepada mereka maksum, terpelihara daripada dosa. Itu je. Watak-wataknya mereka sama macam kita. Pasal apa sama macam kita? Supaya senang untuk nunjuk ajar kepada kita. Kalau Rasul itu berbeza kejadian macam dengan kita, sukar untuk dia nak menerangkan dan nak beritahu kepada orang ramai. Yang kelima,
iaitu al-khawfu min fawatil maqasid, yakni takut akan luput daripada suatu yang diqasadkan. Maksud dia yang kelimanya, faktor yang menjadikan seorang itu hasad kerana takut niat dia tak dapat. Niat dia dapat, maksud dia nak dapat suatu tu tak dapat, maka menjadikan dia itu dengki. Yang demikian itu tentu dengan orang yang berbuat akan satu maksud supaya tertentu yang dimaksudkan bagi dirinya kepada yang lain. Maknanya dia buat satu perkara tadi, ada saingan. Ada saingan. Bila katakan kita ni nak baik dengan si Anu bin si Anu, ada seorang lagi si A pula ada nak baik juga dengan orang tu. Jadi kita baik dengan kawan ni, ada matlamat kita. Ada matlamat kita. Nak beli projek kan? Nak boleh kedudukan ke, pangkat kan? Tiba-tiba ada seorang lagi duk baik juga dengan kawan tu. Jadi kita bimbang, takut kawan ni dapat, kita tak dapat, kita dengki ke dia. Tu dia katakan al-khawf min fawatil maqasid. Punca orang tu dengki tu sebab dia bimbang, takut hasrat dia tak tercapai kerana orang lain pintas dia. Itu mudah nak faham. Seperti berdengkian antara dua perempuan yang berbuat akan suatu maksudnya daripada suaminya. Ni perempuan nak beli kasih, ni kes suami bini dua. Kes suami bini dua. Dua-dua tu pakat bersaing nak pilih, nak beli kasih supaya suami dia sayang dekat dia. Yang ni baik dia, baguslah, semua pakat nak. Tujuan dia untuk ikat kasih, untuk beli kasih, untuk nak panggil, cakap apa, kalau kita tak bini dua, kita tak tahu apa nak sebut, supaya dia nak mudah, dia nak ikat kasih, maksud dia supaya suami dia sayang kat dia, mudah yang itu, supaya pakat nak beli supaya suami dia sayang kat dia. Kawan ni pun racingnya macam ni, kawan ni pula masaknya macam ni, bersaing. Tujuan dia nak tu, akhirnya dengki kat, bimbang takut suami dia tu sayang kat isteri muda, maka bini tua ni pun buat yang terbaik pula. Hak yang bini muda pula sayang, takut suami dia sayang sangat kepada isteri tua, menyebabkan isteri muda ni dia akan up sikit lagi. Betul tadi. Jadi itu kita katakan ini pasal apa? Dia bimbang, takut dia punya matlamat dia pasal apa? Matlamat dia nak beli kasih sayang. Oleh kerana takut kasih sayang ni dipintas oleh orang lain, maka dia pun dengki dekat si Anu bin si Anu. Ni dia buat contoh ni ya. Seperti berdengkian dua orang saudara di dalam berbuat akan satu maksud daripada dua ibu bapaknya, ataupun yang contoh keduanya apa dia, iaitu dua beradik. Katakan dua beradik yang dia duk buat kasih sayang, dia duk buat berkasih, dia pun juga nak beli supaya mak ayah dia sayang dekat dia, sayang kat dia, dia pun buat baik dengan mak ayah dia. Jadi adik dia ni pun bimbang, takut ayah dia sayang kat abang dia, takut beri harta lebih ke ayah dia, abang dia misal kata begitu. Maka dia pun dengki, dia akan cucuk, mungkin dia akan hasut ayah dia kata kat ayah dia ni, abang ni buat macam ni. Itu punca dengki. Sebab dia kerana dua-dua itu bimbang, takut terhapusnya maksud yang dia nak capai tadi, sehinggakan dia menjadi orang yang dengki. Dia dengki kepada abang dia dengki kepada adik dia, sebab takut adik dia tadi dapat memberikan kasih sayang yang lebih kepada ayah, menjadikan dia dengki kepada saudara yang lain.
Dan seperti berdengkian antara dua orang murid bagi guru yang satu, supaya dapat maksudnya daripada gurunya tadi. Ataupun dua orang murid yang dia dengki kepada kawan dia. Sebab apa? Dia juga nak beli kasih dengan cikgu dia, dengan guru dia. Dia bimbang takut guru dia ni sayang sangat kepada kawan dia yang lain, maka dia ada rasa dengki. Maka dia pun bagi tahu pada guru dia, dia kata hasut macam ni. Itu punca pasal dia bimbang takut maksud dia tu hilang. Tujuan maksud dia tadi hilang, menjadikan dia dengki kepada kawan dia tadi. Dan seperti dua orang yang hampir kepada raja, supaya dapat martabat daripada raja tadi. Ataupun seperti dua orang yang dua-dua nak mencari pengaruh dengan raja ataupun pemimpin, maka dia takut saingan tu dapat, dia tak dapat, maka dia pun dengki. Dia pun beri hasut, cucuk macam ni. Tu jadi punca dengki dia. Dan seperti berdengkian antara dua orang yang mengajar mawaiz, yakni mengajar ilmu yang menjagakan kepada akhirat dalam satu negeri, bagi maksud mendapat harta atau kebesaran atau kemegahan daripada orang yang negeri itu. Ataupun kita katakan ada dua orang yang mengajar. Dia mengajar, tujuan mengajar ni apa dia? Mungkin nak mencari kedudukan. Tiba-tiba ada lagi seorang ustaz lagi pula, pun juga bimbang takut bersaing dengan dia, maka dia pun dengki kat ustaz tu. Dia pun bagi tahu kepada orang ni, ustaz ni macam ni, dia dah aib kat ustaz tu. Punca dia bimbang, dia takut nanti orang lari hormat kepada dia, jadi hormat kepada ustaz tu tadi. Dan seperti berdengkian antara dua orang faqih yang mengajar ilmu hukum syarak dalam negeri satu, kerana berkendakkan harta atau kemegahan, kemuliaan daripada orang yang dalam negeri itu dan sebagainya. Sama juga macam tadi. Dia mengajar, maka dibimbang takut ada dua orang yang mengajar. Dia mengajar ilmu fiqh, ilmu lah tadi. Ada lagi seorang yang mengajar macam dia. Dia bimbang takut pengaruh dia hilang, dia tak dapat kedudukan, dia tak dapat harta, tak dapat kemegahan, maka dia pun buruk-burukkan Sianu bin Sianu ustaz tu tadi. Itu contoh yang faktor yang kelima, menjadikan seorang itu hasad. Kerana apa? Dia takut daripada al-khauf min fawatil maqasid. Dia bimbang takut jadi, orang kata apa, bimbang jatuhnya, jadi hilangnya maksudnya tadi. Yang keenam, iaitu hubbur riasah wa talabul jah. Dia kata kasih ia jadi kepala orang dan menuntut ia akan kemegahan, seperti orang yang menuntut ilmu akan beberapa daripada ilmu, supaya jadi alim yang besar yang tiada baginya banding di dalam dunia. Maka tiap-tiap mendengar akan orang alim seperti itu, maka dengki ia akan dia. Yang keenamnya, hubbur riasah. Punca jadi seorang itu hasad sebab dia nak menjadi ketua, menjadi pemimpin. Tadi kita sebut tadi, dia gila nak menjadi pemimpin, maka dia akan memburukkan Sianu bin Sianu. Dia dengki kepada Sianu bin Sianu. Dia bimbang takut kawan tu dapat, dia tidak dapat, maka menjadikan dia itu dengki. Dan dia nak tuntut wa talabul jah, nak tuntut kemegahan, nak menuntut kedudukan. Ini menjadikan dia itu juga sebagai orang yang dengki. Seperti orang yang menuntut ilmu akan beberapa daripada ilmu, supaya dia jadi alim yang besar yang tiada baginya banding di dunia. Jadi seperti mana orang yang tadilah
dia belajar tinggi-tinggi untuk dia apa? Untuk dia nak dapat kedudukan. Tiba-tiba ada orang lain yang orang duk sebut lebih alim daripada dia. Maka dia itu akan menjadikan diri dia itu dengki. Yang ketujuh, yang akhir sekali dia kata, iaitu khubsun nafsi wa syuhuha. Faktor yang ketujuh yang menjadikan seorang itu bersifat dengki, sebab buruknya nafsunya, maknanya nafsunya kotor, dan dirinya yang sangat kikir, sangat kedekut. Sebab ni faktor yang besarlah yang menjadikan diri itu seorang itu hasad, kerana nafsu dia tu kotor. Nafsu dia kotor. Nafsu kotor. Oleh itulah macam saya dah sebut dulu, dalam Islam ni dia ajar kepada kita, ilmu itu didatang kepada kita supaya kita belajar dengan pakejnya dengan 3 sekali, iaitu tauhid, ilmu fiqh ataupun ilmu syariah, dan yang ketiganya ialah tasawuf ataupun akhlak. Ni mesti disekalikan. Kalau tak ada ilmu tasawuf, ilmu akhlak ini, walaupun dia alim dalam bidang tauhid, akidahnya kemas sebagainya, tetapi apabila tak ada dalam diri dia tasawuf, dia merosakkan imej ilmu yang ada kepada dia. Dia merosakkan, dia alim segi fiqh, tapi oleh kerana dia tidak ada tasawuf, maka dia tidak ada akhlak, maka merosakkan imej dia sebagai seorang Islam. Seorang Islam tu rosak sebab apabila dia sendiri yang merosakkan imej dia tadi. Imej dia rosak lantaran daripada apa yang kita sebut, yang menjadikan diri dia itu orang yang tidak mempedulikan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama tadi. Maka tiap-tiap ia melihat akan seorang yang diberi Allah Ta'ala akan nikmat seperti harta atau lainnya, maka sangat dengki ia akan orang yang diberi Allah Ta'ala akan dia nikmat itu. Punca yang ketujuh tadi sebab dia khubsun nafs, buruknya nafsu dia, rosaknya nafsu dia, rosaknya diri dia, maka menjadikan dia apabila dia lihat orang lain senang dapat nikmat, maka menjadikan dia dengki. Dia dengki. Dia dengki dengan sebab nikmat yang diperolehi oleh kawan dia tadi. Punca dia dengki pasal apa? Sebab dalam diri dia itu ada rosak. Rosak. Hati dia rosak. Kalau ikan mati sebab tak ada air, hati manusia mati dengan sebab tidak ada zikir. Tidak ada zikir. Kerana hati kita tidak boleh dibersihkan dengan mana-mana sabun ataupun chemical macam mana sekalipun. Tak boleh. Dia hanya boleh
dibersihkan melalui zikrullah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membolehkan kita akan dapat bersih benda gitu. Yang menjadi punca diri kita tadilah dengki. Bila kita tengok kawan tu dapat nikmat, maka kita dengki. Sebab apa kita dengki? Hati kita kotor. Kita dapat kawan tu bawa beli kereta, dapat rumah, dapat kebun, dapat anak, macam-macam, ada adik pangkat sebagainya. Kita dengki. Sebab apa kita dengki? Sebab hati kita kotor. Punca yang menjadikan dengki itu sebab khubsun nafs. Buruknya nafsu kamu, jiwa kamu ini rosak. Jiwa kamu yang kotor, yang menjadikan kamu tak boleh tengok kawan kamu mendapat nikmat. Punca kamu tak boleh tengok kawan dapat nikmat, menjadikan kamu orang yang dengki. Punca kita dengki sebab kerana kita tak boleh tengok orang lain dapat nikmat. Maka menjadikan kita dengki kepada sahabat kita tadi. Kerana ia tidak mau memberi akan nikmat kepada orang, maka benci akan dapat nikmat dan dapat kebajikan itu, dan suka ia hilang nikmat itu daripada orang lain. Dia dengki dia sampai kepada peringkat dia mau nikmat yang ada kepada kawan dia tadi hilang. Dia tengok kawan dia baru beli kereta, jiran dia beli kereta, biarlah satu hari nanti kereta dia hilang pada muka. Itu dengki dia tu. Itu maknanya jiwa dia kotor. Dia hendak supaya nikmat yang ada kepada kawan dia tu hilang. Kawan dia hilang. Sebab apa jadi gitu? Kerana dia kotor, khubsun nafs. Diri dia itu kotor, menjadikan dia itu benci terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, beri kepada orang lain. Maka benci akan dapat nikmat dan kebajikan tadi hilang daripada orang lain. Dan sekalian yang tersebut itu adalah haram, lagi dicela oleh syarak. Itu berkenaan dengan apa yang dikatakan sebab yang disebut oleh Imam Ghazali, 7 sebab yang menjadikan sifat seorang itu hasad. Baik. Faslun fi bayani dawa'i alladhi bihi yazulu maradul hasad anil qalbi. Ini suatu pasal ada menyatakan ubat yang dengan dia hilang penyakit hasad di dalam hati. Ni kita nak bincang macam mana nak terang supaya apa dia? Hilangnya penyakit hasad daripada hati kita. Macam mana supaya penyakit hasad ini hilang daripada diri kita? Kata Imam Ghazali, dia kata, "I'lam anna al-hasada min al-amradil azimah lil qalbi wa la tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Wal ilmu nafi' li maradil hasad wa an ta'rifa tahqiqan anna al-hasada dararun 'alayka fid dunya wad din wa annahu la darara fihi 'ala al-mahsud fid dunya wad din bal yantafi'u bihi fid dunya wad din." Kata dia, artinya, ketahui olehmu bahawasanya hasad itu daripada sebesar-besar penyakit bagi hati, dan tidak dapat diubat akan penyakit hati itu melainkan dengan ilmu dan amal. Kata Imam Ghazali, penyakit hasad ni macam kita sebut tadi, kerana hadis Nabi pernah sebut, innal hasada ya'kulul hasanat
kama ta'kulun narul hatab. Nabi menyebut, Nabi bersabda, sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan seorang seperti mana api memakan kayu api. Api memakan kayu api. Kita buat kebaikan tu dengan hasad ni tuan-tuan, kerana hasad dengki ni menjadikan kebaikan kita itu hilang seperti mana api yang membakar kertas, yang membakar kayu api. Macam itulah hasad ni tadi. Sebab tu dikatakan hasad itu penyakit yang bahaya, penyakit yang besar bagi hati. Wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Dia tidak dapat diubati akan penyakit hati itu melainkan dengan ilmu dan amal. Nak berubat penyakit ini iaitu dengan ilmu dan juga dengan amal. Kita nak berubat penyakit ni mesti dengan ilmu dan juga dengan amal. Dia tak boleh ubat dengan lain. Dia mesti diubatkan dengan ilmu dan amal. Dan ilmu yang memberi manfaat bagi penyakit hasad itu, bahawa engkau ketahui dengan sebenar-benarnya bahawa hasad itu memberi mudarat atas engkau pada dunia dan juga agama. Yang dikatakan kamu nak ubat penyakit hasad itu dengan ilmu ni apa dia? Iaitu kamu tahu di sana adanya hasad itu bahaya. Daripada mana kamu dapat kata hasad itu bahaya? Daripada ilmu yang kamu belajar. Macam kita belajar, kita tahu. Saya pun mengajar orang, jadi kita tahu sikit banyak, menjadikan penawar kepada kita untuk kita nak melawan penyakit hasad ni tadi. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Kalau kita tak belajar, kita tak ada ilmu, maka kita tidak tahu, kita tak rasa berdosa apabila kita nak hilangkan nikmat yang ada kepada kawan kita. Apabila kita dengki terhadap nikmat yang diperoleh oleh rakan kita, kalau kita tidak ada ilmu dan kita tak belajar. Tapi bila kita belajar, kita tahu rupanya tak boleh, ini sempadan dia, ini kan. Dan bahawa sungguhnya hasad itu tiada memberi mudarat dengan dia atas orang yang engkau hasad akan dia di dalam dunia dan juga di dalam agamanya. Bahkan ia mengambil manfaat dengan dia di dalam dunia dan juga dalam agamanya. Maksud dia kata, kamu kena ingat bahawasanya apa yang kamu tahu, hasad ni tadi tidak memberikan mudarat kepada orang yang kamu hasad. Maksud dia, kita dengki kat kawan kita, sedangkan kita duk dengki, nikmat dia tak hilang. Kita dengki supaya kereta dia hilang, rumah dia terbakar, pangkat dia jatuh. Dia tak jatuh juga, makin naik. Kita boleh dosa, dia pula tak hilang nikmat. Tak hilang nikmat, kan? Dia dapat nikmat, kita tak dapat nikmat. Kita boleh dosa, dia dapat nikmat. Ini yang dia kata kamu kena tahu. Dia kata, kamu kena tahu terhadap apa yang kamu lakukan tadi. Dia tidak ada benda kesan pun kepada dia. Adapun keadaan hasad itu memberi mudarat ia akan agama
maka iaitu bahawasanya dengan hasadmu itu seolah-olah engkau benci akan qada Allah Ta'ala, dan engkau benci akan nikmat yang dibahagikannya bagi hambanya. Dia apabila kita dengki ni tuan-tuan, pertama apa dia? Kita benci terhadap ketentuan Allah. Sedangkan senang kita, bahagia kita, celaka kita, kaya kita, rezeki kita, semuanya telah pun ditentukan di Lauh Mahfuz. Tiba-tiba kita dengki. Dia dengki. Bermakna kita sebenarnya seolah-olah kita tak terima qada Allah Ta'ala. Kita tak terima ketentuan Allah Ta'ala kepada kita. Lepas tu kita terima, okay, itu rezeki dia. Mungkin ada Tuhan bagi kepada aku hak lain pula. Kita semua ni duduk atas dunia ni bukan semua capai hak kita nak. Bukan kita nak. Ada seorang, saya cerita kat tuan-tuan tu, pernah cerita pula. Ada seorang tu doktor perempuan. Dia ni seorang yang perfect lah. Dia semua nak sempurna hidup dia. Memang dia dapat lah. Dapat. Dia doktor, dia mengaji cerdik, rumah dia besar, suami pula berpangkat, semua dapat pula. Ada nak perfect. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri kepada dia anak yang hyperaktif. Hyperaktif tuan-tuan tahu lah kan, anak yang coba bayangkan, dia seorang yang kita semua tak boleh dapat semua kita nak. Sebab tu kita ni tak akan, yang kamalat, yang sempurna ni Allah Ta'ala aja. Makhluk ni tak sempurna. Apa yang kita dapat kepada kita tak akan sempurna. Tak akan sempurna. Macam kita nak cari isteri kita, semua sempurna semua, tak akan jumpa. Tak akan jumpa. Kita cari isteri yang pandai masak, tapi tak pandai gosok baju. Kita pun cerai isteri tu pasal faham cerai. Bini aku tak pandai masak, aku nak cari bini yang pandai gosok baju. Cari bini yang pandai gosok baju sungguhlah. Gosok tu kita tengok lentik elok, dia punya saiz dia kalau selisih dengan orang luka. Punya hebat pandai bini tu ni kan. Jadi baguslah. Cari hak pandai setrika baju, tak pandai masak pula. Tak pandai masak pula. Jadi kita nak cari hak sempurna tak jumpa. Kita pun sama. Bukan semua hak kita nak tu dapat. Kena dapat. Jadi kalau kita tak boleh terima hak apa yang orang lain dapat, kita tak dapat, itu berarti kita tak menerima tentang qada Allah. Allah Ta'ala tentu dah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahumul. Allah Ta'ala tentukan bagi kepada kamu hidup ni. Ada hidup senang, ada hidup susah, ada hidup kaya, ada hidup kita kena terima. Itu di situlah juga ada tanggungjawab sosial. Hak senang dia kena beri zakat kepada susah. Hak senang dia ada tanggungjawab sosial hak susah. Hak senang dia kena berbaik-baik dengan orang. Itu perlu ada. Sebab tu di sana ada imbal balik itu. Ada imbal begitu. Tapi kalau kita dengki dekat orang, berarti kita tidak menerima tentang ketentuan Allah Ta'ala kepada kita. Qada Allah Ta'ala kepada kita, kita tak terima. Tak sepatutnya begitu. Dan engkau benci akan nikmatnya yang dibagikannya bagi hambanya. Kita benci. Pasal apa dia senang, aku tak senang. Pasal apa dia buat rumah besar, aku buat rumah kecil. Pasal apa dia pakai kereta besar, aku kereta kecil. Ini seolah-olah kalau kita macam tu, kita benci terhadap nikmat yang Tuhan beri kepada hambanya. Dan inilah sebesar-besar dosa yang memberi cedera di dalam agamamu. Ini merupakan kalau kita sebut sebesar-besar dosa yang memberi cedera dalam agama. Ini satu dosa besar sebab akan mencederakan agama.
Adapun hasad itu memberi mudarat atasmu di dunia, maka iaitu bahawa dengan sebab hasadmu, maka sentiasa engkau dapat kesakitan dalam hatimu dan dapat kesusahan dalam hatimu, kerana seterumu yang engkau hasad akan dia itu tiada sunyi daripada dapat nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Dia kata hasad kita ni yang memberi mudarat atas dunia. Di dunia kita dapat mudarat dah. Apa dia? Sebab kita hasad ni tadi menjadikan diri kita sakit semua. Sakit semua. Hati kita sakit semua. Kita makin dengki, yang kawan kita makin dapat nikmat. Kita makin dengki, yang kawan kita makin senang. Dan kan hak yang kita dengki tak jejah pun hak nikmat yang dia dapat. Kita pula boleh dosa sebab dengki kita. Sedangkan dia tidak ada benda pun nikmat yang ada kepada dia makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Dan tiap-tiap ia dapat nikmat itu sangat sakit hatimu akan dia. Dan yang demikian itu sebesar-besar kesusahan yang memberi mudarat akan dikau di dalam dunia ini. Jadi itu, kalau kamu lakukan demikian, kamu sebenarnya adalah terdiri dari kalangan manusia yang disebut tadi sebagai orang yang terdiri nikmat kawan tu tak hilang, kamu mendapat kesengsaraan hidup ni tadi. Wallahu a'lam. Ada soalan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na al-Qur'an al-'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'widna siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Walhamdulillah. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.